Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam channel My Hobby. Okay, seperti mana biasa, My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel My Hobby dan yang telah like, yang share, yang telah memiliki teknik keabadian momentum. Okay, My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak dan selamat maju jaya bersama teknik keabadian momentum. Okey, yang belum memiliki teknik ini saya syorkan boleh cubalah, boleh cuba teknik keabadian momentum. Boleh cuba tengok macam mana. Padu tak padu. Kita tengok komen-komen yang yang telah memiliki teknik ini dalam masa 2 hari, 3 hari, semuanya boleh dikatakan boleh buat profit ya. Okay, teknik yang sangat simple. Okay, sekarang ni kita tengok dekat H1. Dekat H1 pagi tadi kita dah sell. Sekarang kita nak buy pula. Sebab apa kita buy? Sebab dia punya H1 ni masih dalam trend buy. Okay, masih dalam trend buy. Kita tengok di sini ya. Okay, H1 ni garisan kawasan dia mula bersilang di situ. Garisan kuning dan warna aqua mula bersilang. Dan hari ini merupakan hari yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Okey, hari ini merupakan hari kelima bermulanya trend dekat H1. Okey, mula trend kat sini. Okey, kemudian hari pertama, ni hari kedua, hari ketiga, keempat dan hari ini adalah hari kelima. Sekurang-kurangnya apa yang berlaku di H1, sekurang-kurangnya dia akan memakan masa selama berapa hari? 18 hari ya. 18 hari hingga 24 hari. Okey, itu adalah standard dia. 18 hari hingga 24 hari. Okey. Kita tengok pula di D1. Sebab apa? Sebab tak usah kita kata 18 hari kan. Okey, kita tengok pula dekat D1 ya. D1 kita tengok pula macam mana bentuk dia. Okey, D1 sekarang ni hari yang ke berapa? Okey, kita tengok hari yang ke berapa. Hari yang ke 5 ya. 1, 2, 3, 4 dan 5 yang candle merah. Okey, boleh nampak 5 hari. Candle buy sudah 5 hari. Okey. Dan hari ini candle merah merupakan hari yang ke-5. Sedangkan CCI D1 pula adalah positif 143 sekarang. Positif 143. Daripada dia turun dari sekitar 18 ke 19 di situ sebab kita tak boleh nak guna handphone ni, kita tak boleh nak tarik dia punya peak dia. Okey, di sini ya. Okey, yang D1 tu dia mula turun dari situ CCI dia mula turun dari situ 207 tu. 207 sampailah dia turun sampai sekarang ni 142. Okey, 145, 142. Okey, dia turun sampai itu sekarang 142. Okey. Bila dia turun sampai situ, berarti dia akan break untuk H1 selama 5 hari. Dia akan break di situ 1 hari, hari ini. Bermula pagi tadi sampai sekarang sebagai candle break untuk 5 hari. Kemudian pada esokkan hari, price ini dijangka akan naik semula untuk melengkapkan perjalanan D1 sebanyak 18 hari. Okey. Boleh faham D1 18 hari hingga 24 hari. H1 juga 18 jam hingga 24 jam. Kemudian dia akan sambung sampailah selama 18 hari. Sekurang-kurangnya satu trend H1.
dia akan pergi sampai 18 hari. Okey, kalau kita tengok dekat MN pula, dekat month dia, okey, dia pun masih dalam buy, yang mana dia bermula buy pada tahun bulan Mei hari tu kita ambil pada bulan Mei yang sini pada bulan Mei dia mula ada satu lekokan kat sini September 2017 mula naik juga. Okey, kita ambil paling dekat iaitu pada betul lah Mei 1 Mei 2018 dia mula mengecil di sini dan dia mula naik Okey, di sini dia mula naik dari sini sampailah sekarang iaitu pada 1 bulan 9 2018. Okey, dia mula naik dari situ. Di sini dia panggil break monthly dia sejajar di sini. Okey, di sini dia sejajar, kita tengok balik. Okey, di kawasan ni dia sejajar dia panggil sejajar untuk monthly setelah dia break untuk 10 tahun 10 tahun sebelum ni ni 10 tahun Kemudian sekarang ni dia berjalan untuk sambung perjalanannya untuk tahun dijangka perjalanan buy bulanan akan berakhir pada bulan 2 2022. Okey, untuk bulanan ini D1 ni dia sedang break setelah perjalanan 5 hari 4 hari. Okey, itu terlalu besar lah, terlalu jauh. Okey, sekarang ni kita nak trade H1 pun dah terlalu jauh untuk kita, sebab kita modal bawah 1000, bawah 2000. Kalau nak trade H1 boleh trade tapi akan risiko lebih besar. Sebab tu kita di bawah 1000 ni kita main M1 dengan M5, M15. Jadi kita akan scalping, kita ambil 200 pip, 300 pip dan paling high sampai 420 pip. Itu maksimum higher high 420 pip. Standard price cuma 220 pip dan higher high dan high ialah 320 pip. Okey, nilai overbought dan oversold adalah 500 ke atas. Kita ambil dari 420 sampailah 600 hingga 700 tu kawasan overbought. Bila dia sampai situ kita boleh layer berapa banyak kita nak layer, tergantung kepada modal lah. Okey, so sekarang ni saya entry ni untuk H1 bila tengok dekat M1 dia jadi macam ni lah, agak tergabur sikit lah. Nampak macam tak tersusun lah, jarak entry pun agak jauh. Sebab apa? Sebab saya follow H1 pagi tadi, bukan pagi tadi, petang tadi. Yang pagi tadi saya dah close dah yang untuk sell pagi tadi. Sekarang ni kita masuk buy. Bila kita masuk buy ni saya follow H1 lah, sebab saya tak sibuk sikit sekarang ni. Jadi saya follow H1. Mana kita lepas ni saya tak perlu tengok lah, paling tak boleh tengok isu tak pun tengah-tengah malam nanti lah. Dah free sekarang boleh lah tengok. Mana kita saya tak boleh tengok selalu, paling tak saya tengok sejam sekali ke setengah jam ataupun sejam sekali atau 2 jam sekali lah. Tapi kalau saya scalping dekat M1 saya akan ambil profit setiap 5 minit, 3 minit. Bila sampai maksimum 100 pip ataupun 150 pip saya akan close. Itu standard kita scalping lah. Ataupun ambil terus maksimum iaitu 220 pip sekali entry ya. Okey, kalau tengok dekat H1 ni memang berabur sikit lah. Sebab kita entry tadi H1 punya ni
H1 kita bagi tahu, saya follow H1 kalau tengok dekat M1 memang terabur lah. Okey, sampai situ saja dulu. Apa-apa nanti kita akan sambung semula. Okey, kita sambung semula berkenaan video tadi. Okey, ini keadaan price di H1 sudah mula naik untuk candle yang kedua, iaitu pada jam yang kedua setelah yang video pertama tadi. Okey, ini sambungan dia. Okey, price sudah naik dan kita boleh tengok semula di D1 kita nampak dia reject dia berlaku rejection di situ, dan rejection yang berlaku ini bukanlah berkekalan yang panjang. Ini hanya sekadar break untuk H4. Okey, ini dia break H4. H4 dia turun 3 candle tadi, dan sekarang adalah dia naik semula setelah CCI nya mencecah berapa ni, setelah CCI mencecah 14 CCI turun hingga 14 dan dia naik semula. Di H4 juga kita boleh tengok keadaan dia masih dalam posisi trend buy. Di H4 kita tengok ni 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Dekat H1 kita tengok okey, candle yang kedua untuk jam yang kedua, dua-duanya hijau. Okey, last candle merah yang berbentuk doji Kita sambung semula. Alhamdulillah, kita tengok dia punya tahap profit dia macam mana malam ni. Okey, kita terus close sebab candle ni terlalu panjang, dia dikira sebagai candle yang bukan arah sebenar dan dia akan turun semula. Okey, 400 kita terus close. Lambat sikit lah kalau pakai handphone ni. Okay, kita close satu-satu sebab sekejap lagi price tu akan turun semula. Alright, kita close dulu satu-satu. Sekejap lagi kita masuk sell semula. Dia bila bila price terlalu tinggi, dia dikira candle ganjil lah. Candle ganjil ni dia bukan arah price lah. Okey, hari ni kita profit $445 dengan apa kita panggil deposit $5. Deposit $5, profit $445. Padu tak padu? Tak padu lagi. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni H1 dia dah terlalu high. Kita boleh masuk sell semula. Okey, di sini mana M1 dia? Okey, M1 dia. M1 dia sahaja satu candle dah sampai ke level 2200 Level 2200 pip. So sekarang ni dia tengah break dan CCI pun sudah turun semula. Jadi kita tunggu dululah sebelum kita entry, sebab dia akan naik sikit lagi sebelum dia turun secara mendadak semula. Okey. Okey, ni kena buat dekat laptop lah. Senang sikit. Dekat handphone ni dia lambat sikit. Okey, saya break dulu dengan handphone. Kita on laptop sekejap.